Tajuk dia babul lukototi. Lukototi. Kalau wakafnya lukotoh. Lukotoh. Maknanya pungutan. Pungutan. Tajuk hari ini bab lukotoh. Boleh letak pengertian lukotoh ialah seseorang. Lukotoh ialah seseorang yang menemukan barang tercicir. Barang yang tercicir di jalan. Mana dia jumpa barang yang tercicir di jalan. Ya, itu lukotoh. Baik, hadis 965. Hadis yang ke-965. Boleh baca? Silakan. Dari Anas. Dari Anas yang berkata, Ya, katakan ya 965. Hadis sah. Hadis 965. Dah baru nak buka. 965 hadis sah. Matan dilarang makan barang pungutan yang dalam subahat. Hukum haram. Ceritanya bahawa Nabi pernah lalu di satu jalan, nampak sebiji kurma, dan Nabi khawatir kurma ini adalah kurma zakat yang terjatuh atau tercicir. Kalau aku tak khawatirkan itu, nescaya aku akan makan dia. Jadi kita tahu bahawa keluarga Nabi tidak boleh makan zakat atau menerima zakat dan juga sedekah, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib ini tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh menerima sedekah. Jadi sebab itu Nabi tak makan buah ini, buah kurma ini. Sebab Nabi khawatir ia adalah daripada buah zakat yang tercicir atau kurma yang tercicir daripada pungutan zakat. Itu yang Nabi tak nak makan. Jadi itu dikatakan sebagai bahan yang syubhat. Jadi barang yang syubhat macam itu meragukan, maka Nabi tinggalkan dan tidak makan. Baik lagi 966. bagaimana kambing yang sesat?
Ya. Catikan hadis 966, hadis sah. Matan diperintah mengumumkan barang pungutan selama 1 tahun. Sesudah 1 tahun, kalau tidak ada yang mengaku, terserah kepada yang memungut. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi, barang pungutan ini, ya, kita kena umumkan selama 1 tahun. Mana kalau biasanya kita ada perhimpunan. Perhimpunan itu ialah hari Jumaat. Jadi dalam perhimpunan itu atau hari Jumaat itu, hendaklah dimaklumkan barang yang tercicir itu. Tapi kena fahamlah, ya, jangan ya dikatakan jenama dia, ya, atau sesuatu yang orang boleh mengaku. Ya, hendaklah diberitahu dengan cara atau jalan umum. Ya. Jadi Nabi suruh perhatikan ya, bekasnya dan pengikatnya. Ya. Jadi ya, dalamnya jangan dibagi tahu. Ya. Boleh dimaklumkan ada sebekas, ya, sebekas yang telah disimpulkan atau diikat, ataupun dikatakan ada sebuah peti, ya. Ataupun sekarang ni banyak jam biasa tertinggal di masjid-masjid. Jadi kadang jam itu jam yang berharga. Jadi ya, boleh diumumkan, jangan disebut nama jenisnya. Ya. Boleh diumumkan dengan ya, jam ini jam yang ya berharga. Jadi siapa yang tercicir, ya boleh rujuk ataupun mohon kepada pihak masjid. Jadi ya, jangan disebutkan jenama, nanti mengaku semua. Kalau dalam peti, jangan disebutkan apa yang dalam peti itu, nanti semua mengaku. Itu sebab itu kena perhatikan, ya. Dan jangan sampai semua orang boleh mengaku. Jadi kalau tuannya, dia mesti tahu, ya, dia mesti tahu jenamanya, dan dia mesti tahu apa dalam bungkusan itu atau dalam peti itu. Ya. Tapi orang ini ada tanya pula hal lain selain daripada barang tu. Dia tanya, bagaimana dengan ya, ghanam, iaitu kambing. Ya, kambing ini adalah di antara binatang yang kecil. Ya, yang kecil. Jadi, kalau kambing tercicir ataupun ya, kehilangan grup contohnya, maka ya, kata Nabi, dia untukmu, ataupun dia untuk saudaramu, ataupun dia untuk serigala. Kalau kau tak ambil, mungkin saudaramu ambil. Kalau tak ambil, mungkin serigala akan makan. Ya, itu maksudnya macam tu. Ya. Dan bila ditanya tentang yang lebih besar sedikit, contohnya ialah unta, Nabi kata itu tidak ada hak untukmu. Sebab ya, unta ni dia ada masa minum. Dia minum, dia akan mencari, dia tahu tempat minumnya. Sebab unta ni bila ya, kehausan, dia tak boleh nak ditahan-tahan. Jadi ya, dia mesti akan minum sepuas-puasnya. Sebab dia minum tak hari-hari. Dia sekali minum, dia boleh tahan sampai seminggu. Ya. Tapi dia perlukan kepada
minuman. Sebab unta ni lebih kurang macam kita punya kenderaan. Ya, bila isi penuh, kita boleh jalan mana-mana. Macam tu. Isi minyak penuh, jalan mana-mana. Unta sifatnya juga macam tu. Dia isi penuh, dia boleh simpan. Itu sampai bertahan seminggu. Jadi kata Nabi, kalau unta tercicir, itu bukan hakmu. Sebab dia tahu tempat minumnya dan tempat makannya. Nanti tuannya mencari dan dia akan tahulah untanya. Begitu juga kalau kita kiaskan, bukan sebab ke tempat kita ni tak ada unta. Jadi kita kiaskan kepada binatang yang besar lah. Lembu ataupun kerbau. Itu dikatakan binatang yang besar. Jadi kita tak bolehlah nak mengaku. Jadi hak kita itu salah. Maknanya bentuk-bentuk binatang kecil ataupun besar kita boleh kiaskan kepada binatang yang lain, walaupun khususnya pada kambing, pada unta, tapi kiaskanlah dengan binatang itu. Setahun yang dikatakan diumumkan setahun ni, maknanya contohnya sebulan, tiap bulan lah. Tiap bulan diulang-ulangkan balik. Tiap bulan diulang-ulangkan balik pengumuman itu. Sampailah setahun, tak ada juga yang mengambil. Maka pada masa itu, tuan yang dapat tu, buatlah apa yang dia nak. Macam itulah bahasanya. Ya. 967. Siapa nak baca silakan. Dan darinya. Okey. Farid nak baca lagi. Ya. Baik, catatkan dulu. Hadis 967. Hadis sah. Matan dia, dilarang melindungi binatang yang sesat tanpa diumumkan. Tanpa diumumkan. Hukum berdosa. Baik. Maksudnya di sini, orang yang memungut binatang-binatang yang tersesat di tengah jalan kerana khawatir binatang itu akan binasa, maka si pemungut adalah orang yang sesat pula apabila ia tidak mengumumkan penemuan binatang itu kepada masyarakat, dan pemungutnya itu dikatakan tidak sesat apabila ia menyerahkan kepada pemiliknya. Walau bagaimanapun, kita kena bagi tahu juga, kambing siapa ni, contohnya macam itulah. Kena maklum-maklumkan dulu. Tak boleh terus kita lindungi, kita ambil. Jadi kena maklum-maklum dulu. Itulah maksudnya di sini. Ya.
Jadi kalau binatang itu kecil sebagaimana dalam hadis di atas, ya, maknanya ya kita boleh ya melindungi dia. Tapi kena juga tanya dengan jiran-jiran, mana tahu ya yang dia punya. Jadi kalau seandainya tidak ada, mungkin binatang ini akan jadi mangsa kepada ya binatang yang lain. Ya, ataupun dia akan binasa. Maka kita lindungi dia dan kita bela dia, makna tidak ada salahnya. Tapi kita sebaiknya memaklum-maklumkan dulu. Contohnya misalnya kata kita ada grup macam sekarang ni lah, ya, ada grup ya dalam taman itu atau di lorong itu, maka kita boleh ya maklumkan pada grup tu siapa punya kucing ini. Kalau tak ada tindak balas daripada mereka, mana kita teruslah bela dia. Itu tidak ada salahnya. Binatang kecil, ya. Kalau binatang besar, itu ceritanya lain, ya. Ya, ya. Di tempat saya pun macam tu jugalah. Biasanya orang-orang ni bila hilang kucing, dia akan umumkan dekat grup dan ditunjukkan ke kucing tu. Orang buang tu. Kadang orang buang. Ya, kadang orang buang, ya. Jadi tak ada tuan. Tak ada tuan, memang kesian lah. Jadi tak ada salahnya. Lagi? Ada 968. Silakan. 968 ya. Okey. Belah ia hilangkan kerana jika datang orang Sembilan enam lapan catatkan hadis sah. Matan, orang yang mendapat barang pungutan. Orang yang mendapat barang pungutan diperintah mengadakan dua saksi. Hukum sebagai satu ketentuan. Mengadakan dua orang saksi. Mengadakan dua orang saksi. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Maksud hadis yang dibaca ini, orang yang menemukan barang yang tercicir di tengah jalan contohnya, wajib dia memelihara, menyimpan dan merawat barang itu, seraya mengumumkannya kepada masyarakat. Bila datang pemiliknya, dia wajib serahkan kepadanya. Tidak boleh seorang pun mengaku menjadi pemilik atas barang tersebut. Berarti kalau seandainya tak ada orang, itu baru hadis yang bawah sekali. Kalau dah tak ada orangnya, tak ada tuannya, fa wa malullahi yu'tihi may yasha. Itulah harta yang Allah berikan kepada orang yang ia kehendaki.
Ya. Yang Allah nak berikan kepada seseorang. Itu maksud di sini. Jadi ya. Dan di sini juga ada menerangkan fal yushhid zawai adlin. Adalah ia saksikan dua orang yang adil atau dua orang yang patut. Maknanya seandainya ya kita menemukan satu barang, bolehlah kita adakan saksi. Tapi saksi ini jangan saksi yang kita berikan dia barang tu isinya ini. Kuatir saksi pasang kaki, suruh orang mengaku. Ya, dia bersubahat dengan saksi, mengaku dan menerangkan isi kandungan barang itu. Jadi saksi ini boleh sekadar kita bagi tahu yang kita menemui barang. Betul, kita menemui barang itu ya dengan bekas sekian-sekian, atau kalau ada ikatan dengan diikat tali rafiah contohnya, bisa katalah. Jadi dia hanya tahu bekas dan juga ikatan. Ataupun peti, sebuah peti. Saksi boleh tahulah peti itu besi ataupun kayu. Tetapi saksi dia tak tahu dalamnya. Yang tahu dalamnya ialah tuan punya yang menemui. Tapi seandainya sudah diumumkan, tak ada orang, sehingga mengikut hadis yang di sebelumnya setahun tak ada orang yang nak mengaku, itu artinya rezeki atau harta yang Allah berikan kepada seseorang. Samalah dengan dikatakan harta karun. Mana dia dapat di kebunnya. Peninggalan apa? Peninggalan Jepun dulu. Contohnya dia dapat peti. Dalam peti itu isi emas contohnya. Bila diumumkan orang tak ada yang mengaku. Rupanya orang-orang ni semua dah mati dah. Yang menyimpan pun dah mati dah. Tentera Jepun dulu. Contohlah. Jadi itu adalah hak yang mempunyai, yang menemui. Baik, kita teruskan lagi 969. Siapa nak baca? Baik, 969 cantikkan hadis sah. Matan dia dilarang memungut barang keciciran dari orang haji. Hukum haram. Musim haji sebenarnya pihak pemerintah dia memang melantik orang-orang yang memungut barang-barang tercicir. Dan kita yang berhaji ni jangan sekali-kali nampak barang tercicir kita pungut. Ia akan menjadi tanggungjawab besar kepada kita untuk mengumumkan, mengembalikan dan akan menjadikan kita terganggu melakukan ibadat haji. Tetapi seandainya betul-betul kita kenal, contohnya pasport tercicir. Pasport ni kita tengok betul-betul adalah orang sebilik kita. Contoh, maka kita ambil sebab ia tidak menyusahkan kita dan akan menyenangkan sahabat kita yang kehilangan itu. Itu tak mengapa. Tapi kalau seandainya ia daripada negara-negara luar atau barang-barang yang tidak berkenaan,
Ya, janganlah kita rajin nak mengutip. Bila nak mengutip, ya, kita wajib nak mengembalikan, nak menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Itulah dikatakan susah. Sebab itu Nabi larang, ya, jadi pemungut orang-orang yang pergi haji. Yang boleh memungut ni adalah orang yang dilantik oleh pihak pemerintah. Ya, dia memang kerjanya dia akan memungut, dan seandainya ya ada penama, maka dia yang menguruskannya, bukan kita. Ya. Lagi 970. Okey, tamam, teruskan. 970. Ha. 970. Hadis boleh dipakai. Matan, dilarang mengambil barang pungutan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Hukum haram. Kafir mu'ahad ni bukan kafir harbi. Ya. Kafir harbi ni kafir yang memerangi orang Islam. Dikatakan kafir harbi. Kafir mu'ahad ni adalah kafir yang ada perjanjian dengan kerajaan Islam. Ya, dia ada perjanjian yang dia nak duduk di negeri orang Islam dan dia tidak mau mengganggu gugat, ya, Islam yang ada dalam negeri itu. Jadi ya, dia hanya dibenarkan atau dia mempunyai satu perjanjian dengan kerajaan Islam, ya, dan kerajaan Islam membenarkan dia tinggal di negara Islam, ya, selagi ia tidak menentang Islam atau memusuhi orang-orang Islam. Itu dikatakan mu'ahad. Dan di antara kafir mu'ahad ini adalah mereka di negeri mereka tengah berperang. Jadi mereka minta perlindungan di negara Islam. Itu juga disebut sebagai mu'ahad, ada perjanjian dengan kerajaan Islam. Jadi kerajaan Islam melindungi dia. Ya. Kalau seandainya negara dia dah aman, ya, dia boleh pulang semula ke negaranya. Dalam hadis ini ada beberapa hukum lain diterangkan. Ya, disebut sini katanya, ya, Rasul melarang ataupun dikatakan tidak halal binatang buas yang bersiung. Bersiung ni bertaring, ya, macam harimau, ya, jenis-jenis yang bertaring, mana dia tidak halal. Ini tidak halal daripada Nabi. Ya, kalau tidak halal daripada Allah Ta'ala, tidak ada menyebut binatang yang bersiung atau binatang yang bertaring. Ya. Jadi ini hanyalah haram daripada Nabi. Allah hanya mengatakan binatang itu binatang yang dikatakan khinzir, babi. Ya. Allah sebutkan khinzir. Ya, Allah sebutkan binatang yang disembelih untuk selain Allah, walaupun halal, tapi disembelih untuk selain Allah. Ya. Itu dikatakan sebagai haram daripada Allah. Tapi ini haram daripada Nabi. Ya, dan ada beberapa juga diterangkan lagi, ya, haram daripada Nabi, iaitu ya, binatang yang bertaring macam inilah. Bersiung ni bertaring. Ya, binatang yang hidup dua alam.
Itu mana haram-haram daripada Nabi lah. Binatang yang hidup dua alam. Tapi perhatikan ya, hidup dua alam ini yang sama berat. Dia boleh selamanya di darat dan dia boleh selamanya di air. Bukan berat sebelah. Berat sebelah ni, ya, itu tidak dikatakan haram. Contoh, ya, terkadang kita tengok ikan sembilang, kalau di darat, ya, pada di darat, dia masih hidup lagi. Lama dia hidup, ya, di darat. Kalau ikan yang ada di lautan naik ke daratan, berapa minit dia pun mati. Ya. Tapi kalau ikan sembilang contohnya, dia naik ke darat masih hidup lagi. Tapi hidup tu bukan hidup berpanjangan sama hidup yang dia di air. Jadi tidak haram. Sama dengan ketam batu. Kadang orang kata ketam nipah boleh, ketam batu tak boleh. Sebenarnya kita nipah ke ketam batu sama juga. Dia masih hidup, boleh hidup di daratan. Tapi tak bertahan lama. Sama dengan ikan sembilang, dia hidup di darat tapi tak tahan lama. Sama dengan ketam batu atau ketam nipah. Waktu ditangkap tu hidup. Waktu dijual pun masih hidup walaupun tak ada air. Tapi tak boleh bertahan lama juga. Itu dikatakan hidup dua alam ni yang sama berat. Itu dikatakan hidup dua alam. Selain daripada itu, juga Nabi mengharamkan binatang yang menyambar. Makan menyambar. Sifat binatang makan menyambar dengan binatang mematuk, ia lain tabiatnya. Tabiat binatang yang makan mematuk seperti burung-burung yang mematuk, tabiat dia indah, cantik tabiatnya. Binatang yang atau burung-burung yang makan menyambar, tabiatnya kurang baik. Tapi kadang burungnya cantik. Tapi tabiatnya kurang baik. Sebab itu Nabi kata, Nabi haramkan binatang yang makan menyambar. Ini haram daripada Nabi. Begitu juga dengan binatang yang makan terus menerus najis. Itu juga diharamkan. Jadi haram Nabi ini bukan haram Quran, ini haram dari hadis. Dari Quran tu tidak ada apa yang disebut dalam hadis. Ini sebab dalam Quran hanya menerangkan babi, menerangkan bangkai, darah, dan juga binatang yang disembelih untuk selain Allah. Jadi kalau menyebut binatang dua lah, iaitu babi dan juga binatang yang disembelih untuk selain Allah, walaupun binatangnya halal. Dan dalam hadis ni lagi yang kita baca ni, disebut juga perkataan khimar, khimarul ahli, keldai negeri. Tidak halal, keldai negeri. Jadi kita kena faham tafsirannya. Nabi juga haramkan keldai negeri kerana pada masa itu keldai ini sudah hampir keputusan. Bila habis disembelih, maka habislah dia punya zuriat himar ini, keldai ini. Jadi Nabi haramkan sementara, bukan haram terus, sementara. Mana-mana negara pun, kalau seandainya binatang itu sudah mula pupus, pihak pemerintah dia akan menjadikan binatang itu binatang yang dilindungi. Itu kuasa pemerintah. Dia menjadikan binatang itu binatang yang dilindungi. Artinya orang tidak boleh bunuh binatang itu. Tapi sebenarnya ia bersifat sementara. Tapi di tempat kita ni, kera juga adalah binatang yang termasuk yang dilindungi. Kita tak boleh bunuh kera.
Ya, dia termasuk binatang yang dilindungi. Tapi kera ni terlampau banyak sangat, lepas tu dah boleh bunuh jugalah. Ya. Tapi tetap ya termasuk binatang yang dilindungi. Ya. Jadi kita tidak boleh bunuh sewenang-wenang kera tadi. Ya. Artinya kalau banyak kera tempat kita, gangguan kera, kita kena panggil lah pihak perlilihitan untuk mengatasinya. Itu maknanya kena faham bila disebut keldai negeri, hukum bukan berterusan. Hukum dia adalah sementara kerana hampir keputusan. Satu lagi, Nabi juga pernah mengharamkan keldai. Tafsiran mengharamkan keldai itu iaitu ketika dalam peperangan mereka mendapat harta ghanimah atau harta rampasan perang termasuk keldai. Jadi keldai masa itu haram mereka makan selama belum dibahagi, belum dibagikan. Jadi tak boleh sewenang-wenang yang mereka sembelih himar itu atau keldai itu. Sebab keldai itu masih dikatakan sebagai keldai harta rampasan perang yang belum dibagikan. Setelah dibagikan tu dia jadi halal lah. Itu maknanya benda yang bersifat sementara. Jadi fahamlah kita bahawa ada haram Quran, ada haram hadis. Tapi kena ingat, darjat dia tidak sama dengan darjat Quran. Darjat Quran itu lebih tinggi daripada darjat hadis. Walaupun Nabi mengharamkan binatang itu, tapi Allah tidak mengharamkan. Jadi artinya, kalau terpaksa sekalipun binatang yang haram mutlak dalam Quran seperti babi, kalau dah tak ada makanan lain, pun masih jadi halal sementara. Boleh. Dah tak ada makanan lagi. Maka babi itu juga dikatakan halal sementara. Samalah dengan binatang-binatang yang diharamkan oleh Nabi. Kalau dah tak ada lagi makanan yang lain, maka boleh dimakan binatang itu selama tidak memberi bahaya. Sebab kadang binatang-binatang itu ada mengandungi racun. Seperti ular contohnya. Dia mengandungi racun yang berbisa. Jadi kalau seandainya sudah terpaksa makan, pandai-pandailah menghilangkan keracunan itu. Macam kita tak makan ikan buntal contohnya. Tapi di Sabah, mereka pandai makan ikan buntal. Dan mereka tahu menghilangkan racun yang ada pada ikan buntal tadi. Kalau kita tak tahu, tak payahlah kita makan. Mungkin ia akan membahayakan kita. Macam itulah. Seterusnya. Jadi kita tandakan sampai situ, akan datang masuk bab faraid. Banyak lagi tak ikutkan dalam buku tu? Sampai sampai tajuk apa tu? Tajuk apa tu? Hadis ke berapa? Last kali. Macam mana? 11:23. Okey. Masih boleh lagi bertahan. InsyaAllah. Okey, sekadar itu dulu kita punya kuliah.